Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar? So nak kena cari dulu setting dekat Facebook ni muncul ke tak muncul. So jadi siapa yang nampak saya sila komen sebab in case of tak muncul ke apa kan. Alright, so generally saya tengah siap-siap nak masuk office. Tunggu sekejap, saya nak set dulu nak open for public. Sekarang tak ada orang boleh tengok lagi. Alright, okay, so hari ni kita nak share tentang topik-topik mudah dan ringkas tentang cara untuk kita membina kekayaan lah, basic ataupun asas yang mudah saja yang semua orang boleh buat sebenarnya, cuma the matter of kita kena tukar mindset, mentality dan juga kita kena tukar cara kita berfikir dan melihat kekayaan itu sendiri. Okay, so siapa bersama saya sila komen. Saya tahu saya start awal tapi tak kisah sebab tudung sengit ni bukan sebab tudung sengit ni kamera sengit ni, so tapi tak apa, bukannya nak tengok tudung ni dah. So jadi okey, nombor satu tuan-puan, bagi anak-anak muda sekarang yang nak memulakan kehidupan, so tolong kalau nak beli rumah jangan beli rumah yang paling mampu. Tolong jangan beli rumah yang paling mampu, tapi beli rumah yang orang kata masih ada lebihan wang lah, ada tempat nak bernafas lah. Jangan beli rumah yang paling mampu, yang nak terus rumah pertama nak beli yang agak, yang mewah, yang nampak hebat. So janganlah macam tu. So sebolehnya elakkan dan rancang pembelian untuk at least lah kalau boleh kan, kalau nak beli rumah tu sediakan juga deposit sekurang-kurangnya 10% hingga 15%. Ramai sifu-sifu duk ajar kata beli rumah tanpa modal whatsoever. Tuan-puan, beli rumah mesti kena ada modal. Dia tak boleh kata beli rumah tak ada modal. Kalau tak ada modal tu kemungkinan besar dia kata nanti dapat balik cashback atau cash reward. Cashback atau cash reward ni bukan terus dapat tuan-puan. Tuan-puan tetap kena upfrontkan duit. So jadi yang pertama adalah untuk mendapatkan sebuah unit hartanah, untuk nak tidur lena, untuk tak nak pening kita ni orang marhin, kita ni orang biasa-biasa, tuan-puan kena sediakan minimum 10% hingga 15% daripada rumah itu sendiri, harga rumah tu sendiri. Lebih tak apa, boleh simpan, tapi at least kena ada persediaan ini. So nombor dua adalah kita dah kena rancang pendidikan anak-anak kita. Sebolehnya anak lahir tu yang pertama buat IC, terus buat dua perkara. Lahir je anak, buka IC, dapat je My Kids lah, bukan IC. Siapa bersama saya tolong komen, siapa bersama Kak Lopa. Kita nak cepat, so kita nak share tentang asas-asas keuangan dan cara kita melihat kekayaan yang ringkas, tip yang mudah. Nombor dua, bina dana pendidikan. Anak lahir dua perkara kena buat tuan-puan. Dua perkara kena buat. Yang pertama adalah buka akaun sama ada ASB atau tabung haji dan juga ataupun SSPN, dan yang kedua kena ada akaun Emascap. Saya buka akaun SSPN, ASB, tabung haji, dan suami saya buka akaun Emascap kalau kita mampu. Kalau kita tak mampu, cuma buat dua saja, akaun Emascap untuk simpanan anak-anak dan juga SSPN. Kenapa? SSPN ni kita dapat claim balik rebate, kita dapat balik pulangan claim cukai tu, dan duit lebihan tu, excess tu kita masukkan balik ke akaun Emascap, kita rolling macam tu. Alright, so nampak sebab SSPN dia ada dua lah, dividen dan juga cash rebate, pulangan SDN. So dua-dua ni dapat setahun sekali, masukkan ke dalam emas. Kenapa emas tuan-puan? Sebab tempoh pendidikan anak-anak kita perlu, bila anak lahir kita perlu sekitar 18 tahun untuk anak masuk universiti. Emas secara amnya antara 18 hingga 20 tahun dia meningkat 6.5 kali ganda sehingga 7 kali ganda. So ada peningkatan yang baik. Sebagai contoh, hari ni tuan-puan kata nak simpan 100 gram hari ni, contoh 100 gram hari ni untuk akaun gap anak dan nak peram. 100 gram ini tuan-puan nilai dia akan secara amnya meningkat antara 6.5 kali ganda hingga 7 kali ganda dalam tempoh sepanjang 18 hingga 20 tahun. Yang kita perlu buat adalah anak lahir yang pertama buka dulu akaun Emascap RM100 sahaja. Okey, so kena rancang pendidikan anak-anak. Tuan-puan, saya bukannya menolak orang anak ramai, saya tumpang seronok, saya tumpang gembira. Tapi yang penting adalah tuan-puan tolong rancang juga pendidikan anak. Kesian ke anak tu tuan-puan.
Kesian dekat anak, subhanallah. Ya Allah, tudung sengit. Okey, abaikan tudung sengit ni. Sebab apa? Sebab hari ni nak cepat. Satu, lepas tu pula kamera ni sebenarnya yang kedudukan dia tak betul. So, jadi itu nombor 2. Nombor 1, rancang pembelian hartanah. Jangan beli hartanah yang paling mampu atau yang paling mahu. Tapi beli hartanah yang kita rasa ianya adalah kita mampu bayar setiap bulan dan masih ada lebihan wang, dan syaratnya adalah kita kena ada modal permulaan untuk beli rumah. Janganlah duk fikir nak main taram, tak apa. Sifu kata beli rumah tanpa modal, jangan tuan-puan. Sebab kita orang marhid, ilmu kita tak sebanyak sifu. Jadi apa yang kita buat adalah kita cuma beli rumah cara orang normal. Alright, tak payah nak strategi sangatlah. Sediakan 10% hingga 15%. InsyaAllah kalau berlaku apa-apa, rumah tu tak siap sebab COVID ke, ataupun masuk tengok ada banyak defect tu, nak kena tunggu developer repair dulu, we need more time to sewa rumah ke, ataupun kita nak pasang crane nak tukar pintu ke. So banyak benda kita nak pakai bila nak masuk rumah. Alright, so jadi 2 perkara ini yang tuan-puan perlu ingat. Nombor 3 adalah yang paling asas, bila kita nak merancang kekayaan, kita kena rancang persaraan. Alright, ingat baca betul-betul. Nak rancang persaraan kena rancang, nak rancang kekayaan kena rancang persaraan. Sebagai contoh, orang yang kerja swasta macam saya, ada KWSP kan, setiap bulan majikan masuk 12% dan saya masuk 11%, total dia 23% daripada gaji. Sebenarnya tak cukup 23% ni. Sebab apa? Secara amnya bila kita bersara nanti, kita perlukan setidak-tidaknya 50% daripada pendapatan kita sedia ada. Alright, walaupun kita dah bersara. Sebab apa? Sebab inflasi tuan-puan. Bukan sebab kita belanja mewah, tak. Bila kita dah bersara lagi 20 tahun, nilai duit itu sendiri semakin mengecil, semakin mengecut. Macam buah prune, dia semakin kecut, lala jadi besar kismis saja. So, jadi apa yang kita kena buat adalah kita kena jangan harap persaraan tu duit KWSP semata-mata, tapi kita juga kena bina dana persaraan yang lain. So, jadi orang kata, tak apa, saya kerja kerajaan, saya tak kisah saya ada duit pencen. Tuan-puan, pencen itu adalah polisi kerajaan yang kerajaan boleh tarik dan tutup bila-bila masa. Jangan tak percaya, perkara ini pernah berlaku dekat Greece. Berlaku dekat negara-negara yang yang ekonominya dah rosak. So, jadi kita tak nak ambil risiko itu. Bayangkan kita bersara, kita duk harap duit pencen, rupa-rupanya tak ada. Waalaikumsalam kepada semua yang memberi salam. Siapa bersama saya tadi, Puan Ayin Nazrin kata dia daripada Seremban. Tak tahulah cik ke tuan ke yang ni. So, tuan-puan daripada mana komen? Sebab ada juga follower saya ataupun penyimpan emas saya yang sekarang duduk dekat New Zealand, yang sekarang duduk kat China, yang sekarang duduk dekat Arab Saudi. So, tak ada masalah tuan-puan. Sebab apa? Sebab saya dalam menabung emas di akaun emas Kiat Public Gold ni, lokasi tidak penting. Kalau kita nak beli hartanah, lokasi penting kan. Sebab apa? Nanti kadang-kadang kita nak pergi tengok juga hartanah kita, So, jadi tapi bila tuan-puan menabung di akaun emas Kiat, tuan-puan duduk New Zealand, duduk China, duduk dekat Arab Saudi macam murid-murid saya pun tak ada masalah. Alright. So, siapa bersama saya sila komen. Ni contoh Kak Charis ni daripada Sabah, duduk Sabah. Saya duduk di Selangor ni. So, jadi Sabah dengan Selangor ni jauh tuan-puan, nak kena langkah laut. Tapi Kak Charis dengan saya menabung emas dah lebih 2 tahun, tak ada masalah. Tak ada masalah sebab Public Gold ada cawangan di seluruh Malaysia dan sokongan dan support team tu sebenarnya di seluruh Malaysia. Tak ada isu yang besar. Okey, so ni ramai ni daripada Kota Kinabalu, Sabah. Saya sepatutnya pergi Sabah hari tu. Ya Allah, meronta-ronta nak bawa mak saya nak pergi tengok Gunung Kinabalu. Tapi ngam-ngam waktu tu tiba-tiba diisytiharkan PKP dan tak dapat bawa mak. Doakan saya sampai ke Sabah bawa ibu saya sebab dia nak pergi sangat Sabah, saya nak tunaikan impian dia. Alright. So, lagi. Dan juga kalau kita dah bekerja, apa yang kita kena buat, kita juga kena ada perancangan untuk menunaikan haji. So, saya faham ramai orang tersangkut sepatutnya pergi 2 tahun atau tahun lepas tapi tak dapat disebabkan COVID. Tak ada masalah, tapi duit yang untuk menunaikan haji tu sepatutnya kita kekalkan ada. So, jadi untuk mengelakkan bocor, apa tuan-puan perlu buat untuk menunaikan haji? Tuan-puan cuma perlu ada 10 dinar seorang. Untuk menunaikan haji seorang, tuan-puan perlu ada 10 dinar. Ini 1 dinar kan. Saya suka tunjuk orang senang nak faham. Ini 1 dinar kan. Ada juga emas yang 10 dinar yang besar terus. Atau tuan-puan boleh kumpul sikit-sikit. 1 dinar, 1 dinar, 1 dinar. Dah cukup 10 dinar. Cukup untuk tuan-puan menunaikan haji. Dan insya-Allah emas ini tak akan terbocor. Walaupun
Walaupun kita kata, oh tak dapat tunaikan haji, tapi bila kita ada 10 dinar ni, kita dah ada peruntukan untuk tunaikan haji. Lepas tu biar 10 dinar adalah 42.5 gram. Kalau tuan-puan simpan di akaun emas gap 43.5 gram, tuan-puan boleh keluarkan 10 dinar sekaligus atau 10 keping 10 dinar macam ni, dan insya-Allah cukup untuk menunaikan haji. So siapa bersama saya, keep komen, bagi tahu daripada mana, at least saya kenal orang-orang rakan-rakan yang follow saya ni duduk dekat mana. Okey, so jadi ingat walaupun kita tak boleh pergi haji lagi disebabkan COVID ini, tapi setidak-tidaknya sebagai orang Islam, kita nak ada juga allocation untuk menunaikan haji. Alright. Dan selain itu, bagi orang-orang yang baru nak berkahwin, so jadi jangan nak plan sangatlah nak buat mewah-mewah, terutamanya PKP ini. So apa yang paling baik adalah tuan-puan bersederhana. Ini masa yang paling baik untuk berumah tangga, tuan-puan. Kalau tanya saya, kalaulah saya ni bujang, sekarang saya kahwin time PKP. Kenapa, tuan-puan? Sebab tak ada kos majlis. Jimat banyak, subhanallah. Kos majlis ni boleh buat deposit sebuah rumah. Kos majlis ni boleh buat modal untuk beli 10 keping dinar ni untuk menunaikan haji. Tapi kita buat kos majlis pada hari-hari biasa. Sekarang PKP adalah timing yang baik untuk kita membeli emas atau membina simpanan-simpanan lain. Kahwin. Okey, kahwin yang seadanya ringkas, pakai baju kurung, pakai tudung macam ni pun ambil gambar, orang tak kata apa sekarang. Orang tak kata apa. Alright. So jadi nampak ini adalah antara baru saya bagi 5 tips. Nombor 1, rancang pembelian rumah pertama, rancang dana pendidikan, buat juga perancangan persaraan, rancang untuk menunaikan haji dan juga kos perkahwinan. Tuan-puan, orang selalu kata, ada hari tu baru hater PM saya. Dia kata apa? Kak lupa beli rumah rehat, beli rumah mewah kat tepi pantai. Saya senyum. Tuan-puan tahu itu bukan rumah pertama saya, itu rumah yang keberapa-rapa dah. So jadi saya beli tu sebab apa? Sebab saya ada beberapa pertimbangan. Nombor 1, ianya adalah impian masa saya muda. Saya dengan suami nak ada rumah di tepi pantai. Nombor 2 adalah kami dah ada dana cemas simpanan wang tunai dan emas dah melebihi 10 tahun gaji. So should anything happen, kami boleh sebar 10 tahun, tuan-puan. Dan kami dah ada pendapatan pasif. Pendapatan pasif itu yang membayar rumah rehat itu. Ada orang duduk, tak ada orang duduk pun tak apa, sebab dah ada pendapatan public go yang bayar. So jadi tuan-puan, keuangan DNA tak sama. So jadi saya cakap ni adalah sebab tuan-puan nak beli rumah pertama, rumah kedua, rumah ketiga. Kami dah lepas dah fasa rumah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima tu dah lepas. So jadi bila kami beli rumah di pantai tu, tuan-puan kena ignore. Itu dah waktu saya dah berusia 37, 38 tahun, tuan-puan. Di mana saya dah plan keuangan saya 15 tahun sebelum tu. Jangan samakan, tuan-puan. Tolong jangan samakan. So, sebab keuangan DNA saya dan suami berbeza dengan tuan-puan. Bagi yang berpendapatan 5 angka suami isteri, rumah macam tu sebenarnya biasa. Mungkin tuan-puan rasa mewah, tapi sebenarnya bagi orang-orang yang berpendapatan T20 itu rumah yang biasa saja. So jadi itu rumah impian yang tuan-puan juga boleh miliki satu hari nanti dengan syarat tuan-puan dah ada beberapa rumah pelaburan, dan dah ada rumah tinggal sendiri yang selesa macam saya sekarang duduk ni, rumah yang selesa, yang selamat, environment yang kondusif, anak-anak baik-baik, dana pendidikan anak-anak, persediaan kecemasan dan persaraan, dah ada passive income, dah ada go ahead, tunaikan impian. In fact, saya selepas habis COVID, saya akan beli kereta idaman suami saya. Nanti tuan-puan akan tengok, tuan-puan akan kata, tu dia Kak Lopa selalu kata hidup orang kemampuan, tapi Kak Lopa sendiri enjoy the life. Saya dah lepas fasa hidup kemampuan, tuan-puan. Saya dah lepas fasa tu. So jadi tak sama. Saya dah tak ada hutang jahat. So jadi tuan-puan, saya nasihatkan ni sebab ikut pengalaman yang saya buat masa umur saya 21-22 tahun dulu. Nampak So faham So jadi jangan samakan. Puan, kalau nak bayar modal deposit rumah, berapa gram emas sebaiknya kita boleh simpan? Ini soalan Zuleha. Puan Zuleha, begini, berapa harga rumah yang tuan-puan nak beli? Mana kalkulator saya? Alright, ini ada kalkulator. Sebagai contoh, Puan Zuleha nak beli rumah berharga 300,000 contoh. Okey, 200,000 lah rumah pertama, kan kita nak beli yang flat kecil-kecil yang murah. Rumah pertama saya adalah rumah kos rendah yang berharga 42,000 saja, tuan-puan. So jadi dah habis bayar dah pun, alhamdulillah. Waktu tu jangan persoalkan sebab saya memang miskin bandar, saya layak dapat rumah murah waktu itu So itu cerita 16-15 tahun lepas. Okey, so berapa nak perlu untuk bayar deposit rumah sewa? Rumah beli sendiri. Mudah. Kalau Cik Zuleha nak beli rumah yang berharga 200,000, Cik Zuleha perlukan 20,000
untuk modal beli rumah. Berapa gram 20,000? Dengan anggaran kita kata harga emas 265 secara am dan purata, kalau Cik Zulaiha ada 75 gram, insya-Allah dah cukup untuk deposit beli rumah. So kumpul saja 75. Alright. Okey, Puan Muhammad Hilman pula nak tanya pendapat. Ada hutang jahat tapi beli rumah untuk selesaikan hutang jahat dan tinggikan satu hutang rumah saja. Okey, tindakan yang baik dan bijak asalkan rumah yang baru tu mampu bayar. So jadi kalau Tuan Hilman kata nak beli rumah tu dan dapat apa ni? Dapat cash rebate ke? Cash rebate daripada pemaju ke? Dengan syarat buat pengiraan yang rumah yang baru yang beli ini Tuan Hilman mampu bayar. Itu nombor satu. Nombor dua, rumah yang baru ini tidak melebihi 35% kos maintenance, bukan ansuran saja. Kos maintenance tambah kos ansuran dan kos-kos cukai lain. So jadi Tuan Hilman, saya menjawab soalan. Okey, Puan Zulaiha kata ya baru nak beli rumah pelaburan pertama. Alhamdulillah. Gembira saya adalah walaupun saya bukan pakar hartanah, bukan pakar emas, bukan pakar apa-apa. Saya cuma pakar bebel. Tapi saya gembira bila ramai yang follow saya. Hari ini dah ada 1, 2, 3, 4, 5 rumah. Dah ada 200 gram 1 kilo emas. Ini adalah kebahagiaan saya tuan-puan. Yang dah ada yang penuhkan ASB. Ini adalah Ati murid saya, dia dah penuhkan 400 ASB account 1, ASB account 2 selepas follow saya bertahun-tahun. Ini adalah kegembiraan buat saya tuan-puan. Ni Tuan Hilman ni ada tinggal satu hutang jahat. Hidup cara saya, hidup bawah kemampuan. Tapi jangan ikut gaya hidup saya sekarang sebab saya dah di fasa reward diri tuan-puan. Saya dah letih. Saya dah letih sebab saya dah 17 tahun kerja. Saya memang betul-betul ikat perut. Saya tak pernah berbelanja lebih. Rumah kediaman saya ni pun walaupun tuan-puan nampak besar mewah tapi tak lebih daripada 5 hingga 10% daripada pendapatan kami pun. Memang orang yang bekerja macam hamba. Sekarang bila tuan-puan nampak saya enjoy the life, tolong jangan judge sebabnya kasut kita tak sama. Cuma apa yang saya duk cakap ni adalah apa yang saya buat 18 tahun lepas. Alright, so jadi nampak So ada soalan lain tak? Saya gembira ada soalan sebab saya boleh jawab. Saya bagi 5 tip dulu, esok kita kongsikan 5 tips yang lain. Nombor 1 tadi, rancang pembelian rumah pertama, saya ulang. Ada tak kawan-kawan saya nak tulis so that kawan lain boleh tulis komen kat sini. Cik Zulaiha kata sejak kenal Puan, banyak yang saya boleh saving, Alhamdulillah. Sebab saving ni tak perlukan ilmu yang hebat sangat tuan-puan. Yang penting adalah awareness dan juga disiplin, kesedaran dan juga disiplin. Kalau kita sedar diri kata kita marhir, kalau kita sedar diri suami kita bukan anak menteri, kalau kita sedar diri mak ayah kita bukan kerabat diraja, kalau kita sedar diri bahawa semua orang berisiko bersara miskin, maka kita akan buat apa? Kita akan ingat-ingat dan kita akan aturkan kewangan yang sebaiknya. Saya nak habiskan session, saya nak ulang 5 poin yang saya cakap tadi. Okey, Tuan Akif Numan dah tulis rancang pembelian rumah pertama, sediakan modal at least 10% hingga 15% daripada harga rumah itu. Penjelasan saya dah bagi tahu tadi. Nombor 1. Nombor 2 adalah rancang pendidikan anak-anak. Dah kahwin belum ada anak, apa kena buat? Rancang dulu pendidikan anak-anak. Saya mengandung tu saya dah simpan dah. Alright, so jadi nombor 2 tolong tulis. Tuan Akif tadi nak sambung tak? Tolong saya. So merancang pendidikan anak-anak seawal yang boleh. Dah tahu pregnant, dah dapat pregnancy test, tengok ada garis 2. First thing kena buat adalah dah start bina tabung. Orang bagi anak sedekah bila anak lahir, adik-beradik semua transfer duit sedekah. Sekarang COVID tak ada melawat. Yang kedua adalah masukkan duit itu dalam akaun emas gap anak dan juga akaun SSPN anak. Kalau yang mampu buat banyak lagi tabungan anak lagi bagus. Buat juga ASB, buat juga tabung haji, SSPN dan juga gap. Tapi kalau tak mampu, buat 2 ni dulu, SSPN dan juga akaun emas gap. Alright? So Tuan Akif dah tulis nombor 2, rancang pendidikan anak seawal yang boleh. Nombor 3, rancang persaraan di awal gaji pertama. Sebab kita secara amnya cuma ada 20 hingga 25%, 10 hingga 25 tahun sahaja untuk merancang persaraan. Sebagai contoh, kita mula bekerja umur 22 tahun. Kak lupa mula kerja umur muda lah tuan-puan. Umur 22 tahun lepas ijazah dah dapat. Zaman dulu senang dapat kerja. Secara amnya hari ini kebanyakan graduate bekerja pada usia 25 tahun. So 25 tahun nak tunggu 55 tahun. Kita cuma ada 20 hingga 30 tahun sahaja, pendek tuan-puan. So jadi gaji pertama dah kena start rancang persaraan. Gaji pertama dah kena start ada akaun ASB dan akaun emas gap. Alright. Berapa nak cukup untuk persaraan dalam emas? 1 kilo dah cukup. Nak bersara selesa berapa? 3 kilo. Kalau lebih lagi baguslah. Sebab apa? 1 kilo ini insya-Allah secara purata akan bernilai 7 kilo di masa depan kalau mengikut trace record 20 tahun lepas.
Okey, 20 tahun lepas harga emas RM35 1 gram. Hari ini 263. 263 kalau kita bahagi dengan 35, kenaikan adalah 7.5 kali ganda. So hari ini 263. 263 kalau kita anggap naik yang sama darab dengan 7.5 kali ganda, bermaksud di masa depan 1 gram emas mungkin dekat RM1,900. Kita tak tahu, kita tak boleh janji sebab kita simpan akaun emas kat yang patuh syariah. Tapi kalau kita fikir logik tuan-puan, kita pergi 20 tahun lepas, kita cerita dekat nenek moyang kita, nenek hari ni harga emas 263, dia kata kita menipu. Sebab apa? Sebab waktu tu cuma RM35. Satu hari nanti cucu kita beli emas 1 gram RM1,000, kita rasa tak logik. Sebab zaman kita cuma RM263. So tuan-puan nampak. So yang ketiga adalah rancang persaraan seawal usia, dan nombor 4 adalah rancang juga untuk menunaikan haji. InsyaAllah 10 dinar. Ini 1 dinar. Tuan-puan ada 10 dinar, tak kira tuan-puan tunaikan haji sekarang atau tunaikan haji 10 tahun lagi atau tunaikan haji 20 tahun lagi, 10 dinar ini tetap akan mampu menunaikan haji tuan-puan. Sebab apa? Sebab harga menunaikan haji, kos menunaikan haji mungkin meningkat, tapi emas 10 dinar ini kuasa belinya akan kekal sama. Alright? So yang seterusnya, yang terakhir adalah perkara lain daripada itu adalah bila nak kahwin itu ambil peluang ini yang baik ni. Sesiapa yang dah ada jodoh, ambil peluang ni, dah ada kerja tetap, dah ada jodoh, ambil peluang ini untuk kahwin dalam kos yang sangat minimum. Pergi bayar siapa-siapa, guna kos yang bawah RM1,000 dah boleh kahwin hari ni. So gunakan peluang ini untuk berkahwin dengan seadanya. Sekiranya ada adik-beradik kata nak buat majlis besar-besar, apa yang tuan-puan perlu buat adalah puan-puan bagi tahu, minta dia orang sponsor. Sebab apa? Tuan-puan nak hidup di bawah kemampuan daripada hari pertama berkahwin. Ini yang saya buat dan suami buat. Sebab itu hari ni di usia 39 tahun kami dah start mewah sangat. So bila tuan-puan tengok kami mewah, saya takut tuan-puan salah anggap. Sebab tu I keep explaining my life 18 years before. Alright. So jadi tuan-puan nampak 5 perkara Tuan Muhammad Hilman dah tulis dalam satu summarize yang cukup lengkap. So tuan-puan boleh tengok. InsyaAllah kita kongsikan lain di masa hadapan. So jadi ada soalan ditanya, apa pendapat Puan tentang orang yang berharap kepada KWSP untuk bersara KWSP semata-mata. Hari ni tuan-puan, pendapatan kita sendiri pun satu cabang income dah tak cukup. Sebab itu kita kebanyakan pakar cakap kita perlu multi stream atau multiple ataupun various source of income. Kita perlu pelbagai sumber pendapatan kita. Alright. Okay, macam contohlah, macam saya sendiri, saya ada pendapatan gaji pejabat, saya ada pendapatan public gold marketing, saya ada pendapatan public gold Aurora, saya ada pendapatan public gold PG Jewel, saya ada pendapatan rumah-rumah sewa, saya ada pendapatan dividen ASB whatsoever. So jadi saya ada setidak-tidaknya 7 hingga 8 cabang pendapatan. Orang tanya, berapa cabang pendapatan yang cukup? Kalau tuan-puan nak bersara ultra kaya, tuan-puan perlu at least 7 hingga 8 cabang pendapatan. So kita baru bercakap tahap 2-3 pendapatan. 2-3 pendapatan ni tuan-puan cukup untuk survive saja di zaman hari ni. Bayangkan kalau persaraan kita cuma harap KWSP atau duit pencen kerajaan. I can guarantee you tak cukup. Kenapa? Sebab 75% statistik yang KWSP keluarkan, lebih 75% rakyat Malaysia pesara KWSP yang mengeluarkan KWSP selepas 3 tahun duit tu habis tak tahu buat apa, dan akhirnya pesara ini kena kembali untuk bekerja. Saya tak hina orang yang bekerja selepas bersara. It's okay, go ahead. Cuma kempen saya adalah sebab saya sendiri orang yang tak boleh tak bekerja. Tapi apa yang saya akan buat adalah sekiranya saya bekerja bukan kerana wang, tapi untuk self-esteem dan juga self-satisfaction, untuk kepuasan diri saja tuan-puan. Jangan kita bekerja untuk wang. Sebab apa? Kalau esok-esok dah letih, kaki dah kecil manis, duk heret-heret kaki pun masih lagi terpaksa kerja, dan ini adalah benda yang menyedihkan. So jadi Puan Haslina Hamid, pendapat saya begitulah. Siapa yang berharap KWSP untuk bersara semata-mata KWSP saja, saya jamin kemungkinan besar orang ini 90% akan bersara miskin
dan juga kemungkinan besar kena balik bekerja balik. Alright, so 5 tip tadi tuan-puan saya cakap sebab saya sayangkan tuan-puan. Hari ni harga emas cuma RM263. Tuan-puan buka lah akaun emas sikit, mulakan sekarang. Kalau tuan-puan mula setakat 5 gram, sebenarnya tuan-puan masih lagi jauh dah ketinggalan berbanding orang lain. Tapi bagi saya tak ada masalah, biar kita terlambat asal kita ambil tindakan. Sebab apa? Tuan-puan duk nak kaji. Masalah tuan-puan kaji. Tuan-puan tak ada guru. Masalah tuan-puan kaji. Tuan-puan tak ada circle. So tuan-puan duk kaji sendirilah lah. Tuan-puan tak faham akaun emas gap tu apa. Sebab itu saya kata buka dulu 1 gram serta e-tim. Nanti tim akan bagi banyak nota. Tim akan bagi banyak e-book. Tim akan bagi support group. Tim akan bagi bimbingan. Tim akan bagi tuan-puan guru untuk mendidik apa benda tuan-puan tak faham. Ada orang dia tak faham. Dia dalam WhatsApp dia tak faham. Senang. Malam-malam call saya bercakap dengan saya. Saya explain dekat phone. 2-3. Saya janjilah tak sampai sejam. Kalau saya ajak, tuan-puan akan faham. Tuan-puan akan faham. Tuan-puan cuma phone, call bagi tahu, okey, profil keuangan saya macam ni. Saya dah tahu dah tuan-puan nak buat apa dengan mas. Apa direction tuan-puan nak buat dengan mas. Alright. So, jadi, okey, Ayah Nazri kata penuh bersemangat. Betul, saya bila bercakap tentang persaraan dan keuangan, ini adalah dedication, minat saya. Saya suka tengok orang kaya. Simple. Kalau tanya saya suka tengok orang kaya. Saya suka tengok orang kereta besar, rumah besar. Tapi saya suka orang ini guna duit pendapatan pasif. Sebab saya sendiri pun hidup, rumah saya pun saya penyewa-penyewa saya bayar, dividen-dividen saya bayar, hasil pendapatan saya daripada public gold yang bayar. Saya tak guna duit gaji saya sebab bagi saya duit gaji saya adalah duit untuk persaraan saya. So jadi tuan-puan, hari ini adalah zaman orang bercakap tentang 2-3 kerja. Kalau kita masih lagi merancang persaraan dengan kadar satu cabang saja dana persaraan kita iaitu tabung KWSP, saya jamin tuan-puan berisiko 9 daripada 10 yang plan begini akan nombor 1 bersara miskin, nombor 2 terpaksa kembali bekerja dan juga akan stres lah tuan-puan. Kita nak harap anak-anak di masa depan, kita pun tak tahu. Kita pun dulu bukan sokong sangat anak kita pun. Ramai ibu bapa macam tu masalah dia. Masa anak-anak struggle bersusah payah, dia sibuk marah anak sebab anak tak nak jadi penjamin anak yang lain. Dia sibuk marah anak sebab anak berjimat. Ada parent macam tu tuan-puan. So bila anak sukses baru dia nak ambil kredit. Ada orang macam tu. So jadi yang paling baik adalah kita rancang persaraan kita sendiri. Okey, so ini saja daripada saya tuan-puan. Saya kena masuk office nak bekerja pula. Apa yang saya nak bagi tahu hari ni, tuan-puan nak guna, nak mula menabung di akaun emas yang patuh syariah, tuan-puan perlu buat apa? Tuan-puan cuma perlu hubungi, kontak saya, insya-Allah kita akan bagi bimbingan yang cukup. Tuan-puan berhenti kaji sebab tuan-puan tak ada ilmu, tuan-puan tak ada guru, tuan-puan tak ada support team. Berhenti kaji. Ambil tindakan 1 gram dulu, 263, lepas tu tuan-puan akan nampak banyak peluang dalam public gold. Alright, dalam public gold malah kita boleh membina multiple streaming of income, various income, banyak income. Kita boleh bina daripada public gold. In fact, much better than ASB, tabung haji, pulangan hartanah, much better. I can guarantee kalau tuan-puan berilmu, tuan-puan agresif dan tuan-puan betul-betul bekerja. Kalau tuan-puan tengok macam mana Kak Lopa kerja dan tuan-puan tahu apa expectation yang tuan-puan perlu buat. Alright? So tanya diri hari ni, tanya diri 2 perkara yang tuan-puan perlu buat. Tuan-puan buat tak hari ni perkara yang untuk menambah kebaikan diri dan juga masyarakat. Nombor 2, tanya diri, tuan-puan buat apa untuk menambah kekayaan dunia dan kekayaan akhirat. Apa yang kita nak buat 2 ini? Kenapa? Sebab kita nak kaya dunia akhirat. Kita tak nak di dunia kita miskin, di akhirat kita miskin. Maka kita adalah orang yang papa ke dana. So jadi sedih sangat tuan-puan. Dunia dah susah, dekat akhirat pun susah. Malang sungguh hidup kita. Jadi apa yang saya nak bagi tahu hari ini adalah, tuan-puan ingat 5 poin yang pertama ini. InsyaAllah dari masa ke semasa saya akan kongsikan lagi. Sebenarnya dalam keuangan banyak tips-tips mudah yang sebenarnya tuan-puan tak perlu ilmu yang hebat pun. Tuan-puan tak perlu attend kelas ribu-ribu. Tuan-puan attend je FB Live Kak Lopa. Tuan-puan dengar saja poin-poin ni. Tuan-puan cuba buat. Sebab apa? Bukan ilmu sangat sebenarnya. Yang 2 perkara yang tuan-puan perlu dalam persaraan adalah, nombor 1 awareness, nombor 2 adalah disiplin and consistent. Kesedaran dan juga disiplin. Alright, kalau kita berdisiplin, sebab saya pun bukan orang yang pandai, tapi kelebihan saya adalah saya berdisiplin. Saya sendiri pernah kena tipu tuan-puan sebenarnya dalam keuangan, tapi saya dapat balik duit tu, tapi saya dapat ilmu juga dan saya sedar bahawa sebenarnya saya bukan pandai sangat. Cuma saya ni ada 2 perkara, iaitu saya ada kesedaran dan juga saya ada disiplin. Itu dah cukup.
Ada kesalahan, disiplin, buat. InsyaAllah satu hari ini kita pula boleh kongsi dan sebarkan kebaikan ilmu kepada ramai orang. Alright? Sebab apa? Sebab orang yang bercakap berdasarkan pengalaman dengan orang yang bercakap berdasarkan baca buku tidak sama. So tak sama tuan-puan. Orang yang baca buku dengan cakap dengan pengalaman ni tak sama. Alright? Tuan-puan bercakap dengan orang yang betul-betul bebas hutang jahat macam saya, dengan orang yang belum bebas hutang jahat tapi dia cakap berdasarkan teori, tak sama. Sebab apa? Sebab baca buku cuma teori, tapi pengalaman ni jatuh bangun dia jauh lebih teruk daripada tu sebenarnya. Pengorbanan dia lebih besar daripada tu. Alright? So salam sayang. Hari ni tolong share AB Live ni. Kongsikan manfaat dengan rakan-rakan, dealer-dealer yang tak sempat buat AB Live. Tuan-puan share AB Live saya. Tuan-puan bantu didik anak-anak tuan-puan, cucu-cucu tuan-puan dalam empire. Mudah-mudahan mereka semua menjadi penyimpan emas yang berilmu. Sebab penyimpan emas yang berilmu akan menentukan berapa banyak kemampuan mereka bersara selesa dengan emas. InsyaAllah. Salam sayang daripada saya. Assalamualaikum. Bye.